A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 69 67. Dan kita tengok pengajaran ayat sebelum 65. Ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Maksudnya, dan Allah yang telah menurunkan daripada awan air, lalu dia menghidupkan dengan air itu bumi setelah matinya. Sesungguhnya pada demikian itu pasti ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mendengar dengan hatinya. Pengajarannya, kebesaran dan kekuasaan Allah yang berkuasa menurunkan hujan daripada awan berdasarkan keperluan oleh manusia yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam bukti kebesaran Allah dan keesaannya ada rahmat Allah yang besar kepada manusia, iaitu dengan menurunkan air hujan yang menjadi sumber yang asas kepada kehidupan semua makhluk, sama ada manusia atau haiwan atau tumbuhan. Yang ketiga, sebagaimana Allah berkuasa menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, maka Allah juga berkuasa menghidupkan hati manusia yang mati dengan Al-Quran.
Yang keempat, Allah juga berkuasa menghidupkan manusia yang telah mati dan hancur, bagaimana berkuasanya Allah menghidupkan bumi yang mati dan mengeluarkan darinya tumbuh-tumbuhan. Ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisa sa'igan lisyaribin. Maksudnya, dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak pasti ada pengajaran. Kami memberi minum kepada kamu dari apa yang dalam perutnya yang berasal daripada hampas makanan dan darah, susu yang suci bersih dan mudah untuk diminum. Pengajarannya, dari air hujan Allah menghidupkan bumi dan menumbuhkan tumbuhan. Dan dari tumbuhan Allah menghidupkan binatang ternak. Dan dari binatang ternak Allah menghidupkan manusia melalui susu yang keluar daripada binatang ternak. Yang kedua, kebesaran dan kekuasaan Allah yang sangat hebat iaitu menukarkan daripada saki-baki makanan yang dimakan oleh binatang dan bertukar menjadi darah, dan dari darah Allah menukar menjadi susu yang putih bersih. Semua ini adalah pengajaran yang besar bagi manusia agar manusia tidak menyembah dan taat melainkan hanya kepada Allah. Yang ketiga, susu yang putih bersih yang keluar daripada perut binatang seumpama Al-Quran yang suci yang Allah bersihkan daripada
segala keraguan dan keburukan, dan ia sangat sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana susu yang suci, bersih, sangat mudah diminum oleh manusia. Okey, kita sambung tadabbur. Ayat yang lepas Allah sebut tanda-tanda kewujudan dan keesaan Allah melalui ciptaannya. Pertama, melalui penurunan hujan yang tidak ada sesiapa yang mampu menurunkannya melainkan Allah. Begitu juga dengan hujan itu Allah menghidupkan bumi yang mati dan mengeluarkan tumbuhan yang berbagai-bagai. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah juga ialah Allah memproses daripada makanan, daripada rumput, kemudian dimakan oleh binatang, kemudian saki-baki makanan itu yang telah hancur dan busuk, kemudian bertukar menjadi darah yang berwarna merah, kemudian dia bertukar pula menjadi susu yang berwarna putih. Itu tanda kebesaran dan keesaan Allah yang tidak ada siapa yang mampu melakukannya. Setelah menceritakan pasal air hujan, kemudian pasal susu, kemudian juga pasal binatang ternak, sekarang ayat malam ini Allah kembali menceritakan tentang kebesaran dan keesaannya pada tumbuh-tumbuhan. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min samarati, dan dari samarat, buah-buahan ataupun buah-buah an-nakhil. Nakhil ni kurma ke pokok kurma? Pokok kurma. Buah-buah dari pokok kurma. Kalau kurma apa dia? At-tamru. Wal a'nab, dan a'nab ni buah anggur ke pokok anggur? Buah. Dan buah anggur. Kenapa? Yang kurma Allah sebut pokok, yang anggur Allah sebut buah. Sepatutnya wa min samarati at-tamri. Kemudian wal a'nab. Barulah selari buah sama buah kan. Tapi sekarang pokok dengan buah. Kenapa? Apa dia? Satu pokok tu berguna. Pokok anggur buah saja berguna. Satu. Yang kedua, buah anggur dia ada satu buah anggur. Kemudian bila dia basah tu kita boleh makan. Yang kedua, bila dia kering. Betul kan? Dia panggil apa? Kismis ke zabib? Sama lah tu, dua-dua orang panggil kan. Tapi kalau kurma, berapa jenis? Mula-mula sekali. Balah. Yang merah, yang pahit tu pun orang makan. Yang kedua,
Lepas pada peringkat balah, rutab yang basah tapi manis. Dan yang ketiga, tamar yang kering itu. Jadi kalau Allah sebut tamar, tak termasuklah rutab dan balah. Tapi kalau Allah sebut pokok, merangkumi semua jenis tu. Okey. Jadi daripada buah-buah kurma, pokok-pokok kurma dan juga anggur, tatakhizuna, kamu mengambil. Begitu juga pokok kurma ni bukan buah saja yang bermanfaat, tapi batang kurma, pelepah kurma. Bahkan Nabi bina masjid di peringkat awal dengan apa? Pelepah kurma, batang kurma. Tapi ada tak pokok anggur dijadikan batang tiang rumah? Tak ada. Okey, daripada buah-buah pokok kurma dan anggur, kamu mengambil darinya sakara. Sakara apa dia? Al-khamru, arak. Kenapa tak sebut arak? Al-khamru. Sebab Allah nak bagi tahu sakara ni benda yang memabukkan. Ada satu ayat Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Sukara daripada sakara. Jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta, sampai bila ni tak boleh dekati solat? Hatta ta'lamu ma taquluna. Biasa ayat Quran wa aqimus solah, perintah solat. Tapi ayat ni pelik sikit. Allah kata jangan mendekati solat. Wahai orang beriman, jangan, la taqrabus solat, jangan kamu mendekati solat dalam wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Sampai bila ni? Hatta ta'lamu, sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. Jadi masa ni boleh tak minum arak? Boleh ke tak? Boleh. Allah tak larang jangan minum arak. Allah larang jangan, bila minum arak jangan dekati solat. Kalau nak minum juga, solat dulu. Ini ketika arak belum diharamkan. Kenapa tak boleh? Kenapa dalam keadaan mabuk tak boleh solat? Allah kata jangan solat. Allah tak kata tak khusyuk. Allah kata sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Maksudnya apa? Antara sebab kita tak khusyuk ialah sebab kita tak faham. Dan antara sebab kita khusyuk ialah kita menghayati bacaan. Maka ayat ini menunjukkan bahawa wajib setiap orang yang solat memahami apa yang dia baca. Betul kan? Kalau kita baca dan kita tak faham, fikiran kita ke mana? Melayanglah. Lagi panjang imam baca, lagi jauh kita musafir, kan? Okey, daripada buah-buah kurma dan anggur, kamu menjadikannya sakara, arak. Warizqan hasana, dan rezeki yang baik. Kenapa Allah sebut kamu mengambilnya daripada buah-buah anggur dan kurma, kamu menjadikannya arak? Adakah arak tu halal? Yarhamkallah. Apa dia? Satu lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi yang jawabnya orang bersin. Kalau bukan yang bersin jawab, itu bid'ah. Okey.
Jadi ketika ini ada dua pendapat lah. Sakara ni makna dia arak. Buktinya apa? Sebab selepada rezeki yang, kalau itu rezeki yang baik, ini makna rezeki tak baik. Dan arak tu adalah haram. Satu. Pendapat kedua, ketika ayat ni turun, ini surah An-Nahl adalah surah Makkiyah. Dan ketika itu arak belum diharamkan. Jadi sahabat nak ambil buah anggur, dia perah, dia peram jadi arak. Tak salah, tak haram. Sebab arak belum diharamkan. Tapi walaupun belum diharamkan, dia tetap bukan rezeki yang baik. Jadi di sini Allah nak beritahu apa ni? Inna fi zalika sesungguhnya pada zalika, demikian itu, la ayah, ada dua harfu taukid. Pertama inna, yang kedua lam. Pasti ada ayah. Apa ada ayah? Tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa ni? Bagi kaum yang yaqilun. Mereka berakal. Okey. Pada demikian itu, pada apa ni? Iaitu daripada buah anggur, daripada buah kurma, dapat diproses macam-macam. Antaranya boleh buat arak. Antaranya boleh buat cuka. Dan banyak lagi rezeki yang baik. Apa dia? Contoh. Daripada anggur dan buah. Daripada anggur dan kurma. Apa dia rezeki yang baik? Selain pada kismis. Ramai orang yang ada kebun anggur dan kebun kurma, dia kaya. Sebab apa? Sebab dia jual kurma. Daripada jual kurma, dia dapat rezeki yang lain. Beli rumah, beli tanah. Betul kan? Itu maksud rezeki yang baik. Jadi Allah kata, ada berapa ramai yang kaya tu puncanya sebab Allah turunkan hujan, keluarkan tumbuhan, antaranya anggur, kurma, dan akhirnya kamu jadi jutawan. Sesungguhnya pada demikian tanda kebesaran Allah kalau kamu menjadi orang yang berfikir. Tapi proses nak fikir sehingga kita rasa itu tanda kebesaran Allah, dia perlu kita berfikir. Kalau kita perasan ayat sebelum ni, ayat 65. Pada apa ni? Allah turunkan hujan, kemudian keluar, Allah hidupkan bumi yang mati, kemudian keluar tumbuhan. Dan itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mendengar. Sini berfikir. Apa beza dia? Yasma'u dengan ya'kilun. Dia yasma'u ni kita dah bincang semalam kan, iaitu mendengar dengan mendengar dan fahamlah, bukan setakat mendengar. Kalau mendengar tak faham, Allah kata apa? Pekak. Okey, bila air hujan turun, bumi yang mati jadi hidup. Dan kita nampak kan, susah tak untuk kita sedar dan faham di situ ada tanda kebesaran Allah? Senang ke susah? Senang. Cukup dengan yasma'u, mendengar. Dengar cerita, dengar ayat Quran, kita boleh faham. Itu tanda kebesaran Allah. Tapi untuk kita faham daripada anggur, daripada kurma, sehingga orang tu jadi kaya, perlu berfikir. Macam mana boleh kaya daripada buah kurma? Daripada kebun kurma. Jadi perlu pada berfikir. Sebab tu Allah kata, liqaumin ya'qilun. Okey, kalau kita perasan juga dalam ayat yang lepas, ayat 65, Allah turunkan hujan, kemudian Allah kata apa? Fa'ahya. Betul kan? Allah menghidupkan
fa ahya dengannya. Allah menghidupkan dengan air itu bumi. Betul. Lepas tu ayat 66 daripada apa ni? Daripada binatang ternak Allah keluarkan susu yang suci bersih yang asalnya daripada kotoran makanan dan darah. Jadi Allah kata apa? Nusqikum, kami ada kosong saja lagi. Kami membeli minum. Nusqikum, kami Membeli minum. ni depan satu lagi. Ini depan. Okey. Dalam ayat ini pula Allah kata apa? Daripada pokok buah-buah kurma dan juga anggur tattakhizuna, kamu tattakhizuna, kamu mengambil. Jadi yang atas yang pertama Allah sandarkan pada dirinya. Allah menurunkan hujan dan Allah menghidupkan. Kemudian ayat 66 Allah kata daripada binatang ternak Allah keluarkan susu dan Allah sandarkan pada dirinya, kami bagi minum. Jadi bila Allah menghidupkan, air itu suci bersih. Betul? Kemudian turun ke bumi, bumi hidup dan keluar pula tumbuhan dan memberi manfaat. Sebab itu dilakukan oleh Allah. Proses daripada binatang, makanan, campur dengan darah, keluar susu yang putih. Itu proses siapa buat? Allah. Allah kata, nusqikum, kami bagi minum. Tapi bila buah anggur, buah kurma, ini bukan manusia yang buat. Allah kata, tattakhizuna, kamu yang buat. Bila manusia buat akan keluar satu arak yang memudaratkan, dan yang kedua benda yang baik. Kenapa? Sebab dah masuk campur tangan manusia. Di sini pengajarannya, bila manusia masuk campur, biasanya dia tak akan jadi macam air yang suci bersih ataupun susu yang putih. Mesti ada bercampur dengan benda yang tak baik. Sebab manusia dipandu oleh nafsu. Boleh faham? Sebab tu keluar arak. Lepas tu keluar ada juga rezeki yang baik. Okey? Jadi arak ni bila diharamkan? Masa di Madinah. Jadi masa di Madinah, sahabat solat, sahabat minum arak. Tapi akhlak para sahabat nombor satu. Mulut para sahabat nombor satu, terbaik. Mulut minum arak. Tapi mulutnya tidak mengumpat orang, tidak mengata orang. Mulut kita tak minum arak pun, tapi cantik tak mulut kita? Dan ada ketika solat belum wajib pun lagi. Solat tak, puasa tak, arak minum, tapi akhlak nombor satu, terbaik. Orang tengok akhlak para sahabat, walaupun minum arak, walaupun tak solat, orang tertarik. Sekarang umat Islam, solat, puasa, tak minum arak, tapi bila tengok akhlak, kenapa? Kenapa? Apa masalah? Faham soalan? Sebab solat diwajibkan kemudian, haji, puasa diwajibkan kemudian. Tapi akhlak para sahabat daripada awal lagi, akhlak nombor satu. Akhlak sahabat sama dengan Quran. Walaupun belum masa tu mereka belum solat lagi. Kita kadang-kadang solat 5 waktu.
pergi masjid, solat duha lagi, solat malam, tapi mulut tak berhenti. Kenapa? Hidup mereka dipandu. Tapi masa tu Quran tak lengkap lagi, tak 30 juzuk lagi. Kita bukan lengkap 30 kali khatam. Apa dia? Oh, sebab kita tak kenal Allah. Macam mana tak kenal Allah? Quran dah lengkap. Sahabat masa tu salat belum, puasa belum, Quran belum lengkap, tapi akhlak dia sebiji dengan Al-Quran. Apa yang Allah perintah, semua mereka laksanakan. Sebab mereka berubah kerana Al-Quran. Kenapa tak salat? Sebab Quran belum suruh salat. Kenapa tak puasa? Sebab Quran belum suruh puasa. Yang Quran suruh apa dah awal? Tinggalkan sembah berhala. Tinggalkan akhlak yang buruk. Tinggalkan bunuh anak. Tinggalkan rasuah. Semua perintah ikut. Baru datang solat. Tapi kita dalam keadaan akhlak kita buruk, perangai hodoh, orang suruh solat, kita pun solat. Maka lahirlah orang yang lepas solat mencuri, lepas solat rasuah, lepas solat bercakap bohong. Betul? Jadi kesilapannya di mana? Kesilapannya, Nabi daripada hari pertama lagi Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk membetulkan akhlak yang mulia. Hari pertama lagi. Tak ada Quran aku diutuskan untuk dibaca Al-Quran sampai khatam. Aku diutuskan untuk baca dan hafal. Bukan. Aku diutuskan untuk membetulkan akhlak yang salah. Hari pertama lagi. Sebab tu akhlak sahabat tidak boleh dibanding. Okey. Kemudian lagi tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah. Wa auha, dan telah diwahyukan. Rabbuka, oleh dan telah mewahyukan, bukan telah mewahyukan oleh pencipta engkau. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Tuhan engkau telah mewahyukan kepada siapa? Ila nahli, kepada nahli, lebah. Kita start belajar surah An-Nahli, tak jumpa perkataan Nahli sehinggalah sampai ayat 68. Jadi Allah kata pada Nabi, Tuhan engkau telah mewahyukan kepada lebah. Jadi lebah ni terima wahyu tak? Terima tak? Lepas tu lebah tu sampai tak wahyu tu pada kita? Tak. Kenapa? Adakah lebah tidak amanah? Bukan tugas lebah menyampaikan risalah. Jadi sekarang wahyu di sini maksud apa? Ilham. Allah mengilhamkan kepada lebah. Jadi lebah dengan kita mana lebih baik? Lebah kan? Sebab Allah tak pernah ilham pada kita. Allah mengilhamkan kepada lebah apa dia? Anit takhizi. Hendaklah ittakhizi. Ambillah oleh engkau. Engkau ni ialah lebah. Allah bercakap memberi ilham kepada lebah. Ambillah minal jibal, dari jibal. Jibal gunung-gunung ataupun bukit-bukit. Dia kalau jibal dalam bahasa Arab, boleh kita terjemah gunung, boleh terjemah bukit. Sama je. Tapi kalau bahasa Melayu, gunung lain kan, bukit lain. Apa beza gunung dengan bukit?
Gunung? Tinggi. Bukit? Oh, rendah. Okey, kita pernah jumpa juga dalam Quran. Satu Al-Kahfi. Kan? Satu lagi Al-Ghar. Dua-dua ada dalam Quran tak? Ada kan? Ada. Tak perasan? Perkataan Al-Kahfi dalam surah apa? Kalau salah memang teruklah. Surah Al-Kahfi. Kita terjemah apa? Gua. Al-Ghar ada dalam surah At-Taubah. Wahwa fil ghar. Wahuma fil ghar. Kedua-duanya dalam gua, iaitu Nabi dan Abu Bakar. Dalam gua apa ni? Gua? Gua Sur. Jadi apa beza Kahfi dengan Al-Ghar? Apa dia? Kalau Kahfi ni tempat yang besar. Al-Ghar tempat yang kecil. Sebab tu Nabi tak pergi ke Kahfi, Nabi pergi ke Ghar. Kenapa? Sebab Nabi nak sembunyi. Orang sembunyi tempat besar ke tempat kecil? Tempat kecil. Sebab tu dia panggil tempat Nabi sembunyi pada Ghar. Tempat Nabi berkhalwat. Ghar Hira. Bukan Kahfi. Tapi pemuda Kahfi dia panggil Fa'wu ilal Kahfi. Gua yang luas. Kenapa luas? Sebab ada 7 orang dan satu lagi anjing. Jadi boleh tak tidur bersama anjing? Boleh? Boleh, tapi kalau tengok orang Melayu tidur bersama anjing, kita kutuk habis-habis kan? Tapi surah Kahfi baca tiap-tiap minggu. Okey. Allah kata kepada lebah, ambillah daripada gunung-gunung buyutan. Buyutan jamak. Kalau satu? Baitun. Rumah-rumah. Jadi lebah-lebah ni ada rumah tak? Ada. Dan lebah ni istimewa rumah dia apa dia? Allah yang tunjukkan. Wahai lebah, rumah kamu ambil di mana? Di gunung-gunung. Jadikan gunung tu rumah kamu. Ataupun wa minasyajari, dan dari pokok-pokok. Ada kan lebah di pokok kan? Dan wa mimma ya'rushun, dan dari apa yang ya'rishun makna manusia. Mereka bina. Okey. Sekarang rumah lebah ni ada berapa jenis? Satu, bukit. Yang kedua, pokok. Yang ketiga, daripada apa-apa yang dibina oleh manusia. Ni istimewa lebah. Rumah lebah adalah ditunjuk, diajar oleh Allah. Semua. Lepas kamu dapat rumah, buat apa? Kuli. Dia kalau apa beza? Kul. Ataupun kita biasa jumpa dalam Quran, kulu washrabu. Yang ni kuli. Apa beza? Yang mana muannas? Kuli. Yang ni kul untuk zakar. Jadi kalau kita nak perintah pada anak lelaki suruh makan, kul. Kalau nak perintah pada anak perempuan, kuli. Kuli. Bukan kuli gua musang ni. Kuli, makanlah. Kalau nak perintah ramai, kulu washrabu. Okey. Setelah kamu ambil rumah, setelah lebah buat rumah, penat. Bila penat, nak makan. Allah kata, okey. Kemudian makan. Makanlah. Makan pun Allah tunjuk jenis makanan. Dari setiap as-samarat.
buah-buahan. Termasuk juga bunga-bungaan. Jadi makanan lebah ni sebenarnya apa dia? Bunga lagi? Buah-buahan apa? Buah-buah apa? Buah apa? Siapa tahu? Yalah, bunga satu. Buah-buahan pun dia makan juga. Tak percaya ni Al-Quran cakap ni. Wa min kulli samarat, buah-buahan dan bunga-bungaan. Buah apa? Lebu ada kat Malaysia kan? Di Malaysia mana ada buah kurma? Durian? Tak, sekarang Allah sebut tak buah apa? Apa-apa buah je lah. Bila Allah tak sebut, buah-buah apa je lah. Bukan semua soalan perlu dijawab. Nak bagi tahu semua buah, semua jenis buah ataupun apa-apa buah, lebah makan. Lepas makan, fasluki. Maka usluk, berjalanlah. Semua diperintah pada lebah, dan lebah perkataan muannas. Semua ada ya. Kuli, usluki. Berjalanlah subula. Subula jamak kepada sabil. Berjalanlah ikut jalan-jalan Rabbiki, pencipta engkau. Tengok hebat lebah. Satu-satu Allah tunjuk, Allah ajar dia. Rumah, bukit, pokok. Kemudian lepas tu makan apa dia? Apa buah? Bunga-bunga. Kemudian lepas makan, berjalanlah jalan yang Allah Tuhan kamu tetapkan, zulula. Zulula ni dengan rendah diri ataupun dengan mudah. Kemudian yakhruju. Lepas tu yakhruju, keluar. Min butuniha, dari butun, perut-perutnya. Perut-perut apa ni? Lebah. Perut lebah besar ke? Kecil ke? Tapi bila kita jual madu, botol besar ke botol kecil? Botol kecil rugilah kan. Dia botol besar teruslah. Syarabun, minuman. Mukhtalifun, yang bermacam-macam ataupun berbagai. Alwanuhu, warnanya. Alwan jamak kepada laun. Okey. Fihi, okey, dalam yang lebah ni Allah sebut syarab, minuman. Sepatut yang keluar daripada lebah tu apa dia? Tak, yang keluar daripada lebah yang kita duk jual, kita beli tu. Madu. Madu bahasa Arab apa dia? Asal. Kenapa Allah tak guna asal? Asalun. Yang sebelum ni Allah guna laban kan? Yang keluar daripada perut binatang susu, Allah guna laban. Allah tak guna syarabun, minuman. Yang keluar daripada perut lebah sepatutnya asal, madu. Tapi Allah tak guna madu, Allah guna syarabun. Kenapa? Sebab madu dicampur dengan air. Apa dia?
Dia antara perkataan minuman dengan madu, yang mana menunjukkan paling banyak manfaatnya? Minuman. Kalau sebut madu macam manfaatnya setakat madu je lah. Tapi kalau sebut minuman, banyak kegunaan, banyak manfaat. Boleh faham? Sebab itulah bila susu, Allah guna susu, dan kegunaan susu terhad. Sama tak kegunaan susu dengan madu? Tak sama. Madu lagi besar faedahnya, tapi susu terhad. Jadi bila madu tu banyak kegunaan, banyak faedah, Allah tak guna perkataan madu. Allah guna minuman. Kemudian Allah kata fihi, padanya. Pada apa tu? Pada minuman lebah itu ada syifaun. Syifa apa dah? Penawar linnas, bagi manusia. Ada lagi? Okey, kita habiskan. Inna, sesungguhnya, fi zalika, pada demikian itu, la pasti ada tanda kebesaran. Liqaumin, yatafakkarun, yang mereka sentiasa berfikir. Okey, Allah cerita satu tempat lebah, rumah-rumah lebah. Yang kedua, makanannya. Kemudian yang ketiga, proses ketiga, dia bebas nak berjalan ke mana. Dan proses keempat, keluar madu. Jadi proses 4 tahap tu Allah kata ada pengajaran. Okey, apa dia pengajarannya? Kita dah sebut semalam, pengajaran makna apa? Bila kita berfikir, boleh menjadikan kita berubah. Cara kita berfikir, akhlak kita. Apa pengajarannya? Apa kekuasaan Allah? Sekecil-kecil lebah boleh bagi manfaat yang besar pada manusia, ada syifa apa semua. Jadi pengajarannya apa? Jadilah manusia yang kecil. Allah tak jadikan benda yang kecil tu sebagai sia-sia lah. Benda yang kecil pun, sedangkan yang sekecil-kecil benda pun manfaatnya sangat besar untuk manusia. Kalau semut lagi kecil kan, apa manfaatnya? Sebab Allah sebut detail tu kan. Satu, ambil rumah kamu di bukit, di pokok. Yang kedua, makan bunga-bunga buah-buahan. Yang ketiga, berjalan. Yang keempat, keluar madu. Kemudian yang kelima, keluar madu pula yang berbagai-bagai warna. Kenapa warna madu berbagai kan? Ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih. Betul kan? Pada binatang madu tu sama aja. Tapi bila keluar berbagai warna. Dari mana datang warna tu? Daripada bunga-bunga yang berbagai warna, daripada buah-buahan yang berbagai warna. Tapi sebenarnya yang lebih penting daripada itu ialah kehebatan Allah. Daripada madu, dia makan bunga, makan buah, masuk dalam perut dia, proses keluar, manis dan mahal, 2M. Dan daripada situ menjadikan berapa ramai orang kaya. Daripada rumah flat dapat rumah banglo. Hasil daripada madu ni lah. Daripada kereta kancing, kereta PM. Daripada apa? Madu lah. Betul tak?
Dan Allah jadikan madu ni, kalau kita perasan tempat dia tempat yang tinggi, gunung, pokok kan. Kata ahli tafsir itu sebagai kemuliaan lebah tu. Sebab apa kemuliaan lebah Allah letak rumah di tempat yang tinggi? Sebab dia melahirkan satu benda yang sangat bernilai kepada manusia. Jadi kalau benda tu bernilai, Allah letak tempat yang tinggi, tidak macam semut. Semut rumahnya di mana? Di tanah, ular bawah kan. Tapi madu, dan manusia akan jumpa madu walaupun di mana kamu berada. Betul kan? Kadang-kadang kita tengok pakcik tua panjat pokok tinggi, kita kata mana ada pokok kelapa? Tak, ustaz cari madu, jumpa dia cari. Kenapa? Kenapa Allah tak jadikan madu duduk di bawah kan? Tak payah panjat tinggi-tinggi kelapa. Ahli tafsir mengatakan bahawa benda yang bernilai, tempat yang tinggi dan susah nak dapat sebab dia bernilai. Kalau mudah dapat ni barang yang kurang bernilai. Okey. Dan sebelum ni Allah kata fihi, padanya syifaun. Pada madu ada syifa. Dalam Quran ada dua je yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang dua-dua tu ada syifa. Pertama madu, yang kedua Al-Quran. Cuba kita tengok bahasa Al-Quran. Bila Allah sebut Quran tu syifa, cuba buka surah Yunus ayat 57. Cuba tengok. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang pada kamu mau'izah, peringatan. Apa tu? Al-Quran. Allah tak sebut Al-Quran, tapi Allah sebut fungsi Al-Quran ialah peringatan. Jadi kamu kena fahamlah, sebab dia ada peringatan. Macam mana kamu dapat peringatan kalau tak faham? Dan Allah nak bagi tu peringatan tu sangat besar dan penting, sebab dia daripada siapa? Min rabbikum, daripada pencipta kamu. Satu. Yang kedua, Quran telah datang juga pada kamu syifaun. Syifa kan? Tapi Allah sebut tak? Fihi syifaun. Pada Al-Quran itu ada syifa, ada? Tak ada. Allah kata Quran itu adalah syifa. Boleh faham? Okey, cuba buka surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu ma huwa syifaun, apa yang dia adalah, huwa adalah syifa, huwa syifaun. Quran tu adalah syifa. Ada tak? Fihi syifaun. Tak ada. Jadi bila Allah sebut Quran, Allah sebut terus Quran adalah syifa. Tapi bila madu, Allah kata fihi, padanya ada syifa. Apa beza dia? Boleh faham? Kalau Al-Quran, Allah tak kata fihi, dalam Al-Quran ada syifa. Tak. Allah kata Quran tu sendiri adalah syifa. Tapi kalau sebut madu, Allah tak kata madu tu sendiri adalah syifa. Tak. Allah kata dalam madu tu ada syifa. Bezanya apa? Madu tu macam mana makan, mana kita dapat dia punya sifat. Kalau Quran tu adalah sifat. Apa dia? Seluruh Quran tu adalah sifat. Tak ada. Seluruh Al-Quran adalah sifat. Tapi madu tak mestinya sifat. Kadang-kadang orang makan madu tak menyembuhkan penyakit. Dan madu ni selain pada sifat, dia banyak kegunaan lain. Betul? Kadang-kadang dia makan dengan apa? Roti. Masa kita makan roti dengan madu, adakah kita anggap itu adalah sifat? Tak, itu breakfast.
Tapi bila baca Quran, baca ke tadabbur, dia mesti syifa. Kalau tak syifa, itu masalah kamu. Boleh faham? Quran zat sendiri adalah syifa, tapi madu tak mestinya. Tapi antara ni, Quran, Al-Quran dengan Al-Madu. Antara Al-Quran dengan madu, yang mana lebih bernilai? Yang mana lebih mahal harganya? Yang mana kerana dia manusia jadi kaya? Al-Madu. Kenapa? Kenapa? Sebab orang yang nak jaga di segi kesihatan, Nak jaga dari segi kesihatan jismani, daripada nak jaga daripada kesihatan dalaman. walaupun mahal dia belikan, kadang-kadang 300 botol. Dan bila beli mahal, dia minum sikit je sebab mahal. Kan ada dia minum segelas besar sekali minum? Tak ada. Mana dia tahu madu tu sangat bernilai, maka dia minum sikit-sikit je. Tapi ada tak anggapan dia pada Al-Quran sama dengan anggapan dia pada madu? Simpan tempat elok-elok, minum sikit-sikit ada? Quran ni mahal, saya nak tadabbur sikit-sikit je. Tak ada. Jadi soalannya, kenapa Allah kata Quran sendiri adalah syifa? Madu tak mestinya, dalam madu tu mungkin ada syifa. Tapi kenapa akhirnya yang bernilai di sisi manusia madu? Yang Quran ni macam tak ada syifa pula. Sebab tu bila manusia ada masalah, dia cari madu ke cari Quran? Madu. Dan bila ustaz batuk, pelajar bagi madu ke bagi Quran? Bagi madu. Jadi pengajarannya apa dia? Kita tengok ayat ni. Cuba tengok surah Yunus tadi. Tadi 57 kan, tengok ayat 58. Okey, setelah Allah beritahu Quran tu adalah mau'izah min rabbikum, kemudian syifat lima fis sudur. Allah begitu jelas dalam ayat 57 tadi, Quran adalah syifat, tapi syifat yang mana? Lima fis sudur, apa yang dalam? Jadi kalau madu merawat penyakit apa? Fizikal. Bukan merawat penyakit hati. Tapi Quran Allah begitu jelas, syifa'un lima fis sudur, merawat penyakit hati. Lepas tu Allah kata, qul, katalah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kurniaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Apa beza? Apa makna fadlillah, apa makna rahmat? Ahli tafsir mengatakan fadlillah makna Islam, rahmat ialah Al-Quran. Maka Allah kata pada Muhammad, beritahu pada umat kamu apa dia? Dengan Islam dan dengan Al-Quran, fabizalika, maka demikian itu falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Gembira dengan apa ni? Dengan Islam dan Al-Quran. Dan Allah begitu sebab. Kenapa kena gembira bila dapat Islam dan Al-Quran? Huwa khairun, ya, lebih baik daripada mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpul. Apa dia? Harta. Jadi Allah suruh kita gembira bila dapat apa tu? Bila dapat Quran. Tapi berapa ramai yang gembira bila dapat dan faham Al-Quran? Lepas tu bila kita dapat madu kan, kita lebih jaga madu daripada jaga Al-Quran kan? Quran duduk kat rak, madu kat rak juga. Tapi yang mana kita selalu buka dan minum? Madu. Dan mana kalau jatuh kita rasa sangat rugi? Madu kan? Ya Allah, 300. Tapi Quran duk kat rak, tak jatuh-jatuh. Tak jatuh, dah tak sentuh. Kita tak rasa rugi. Sedangkan Allah kata, dengan Quran, dengan Islam adalah kamu gembira, seronok.
Sebab dia merawat satu badan, zahir dan batin. Tapi madu hanya merawat penyakit zahir saja. Okey? Jadi satu benda yang pelik, orang yang lebih menilai madu daripada Al-Quran. Sedangkan cerita madu adalah sifat daripada mana? Daripada Al-Quran. Macam mana kamu ambil madu yang ceritanya daripada Al-Quran dan kamu tinggal Al-Quran? Berapa ramai yang berniaga madu kan? Bahkan ustaz pun tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Kenapa? Sebab customer yang nak beli madu lebih ramai daripada customer yang nak faham Al-Quran. Jadi satu musibah. Ustaz yang patut terangkan Al-Quran, tapi akhirnya jual madu. Ada tak sahabat-sahabat Nabi yang jual madu? Abu Bakar peniaga madu ada? Ada. Saya nak terangkan apa dia ada. Kalau kita jual madu, kita tak akan selesaikan masalah masyarakat. Sebab masalah masyarakat penyakit batin, penyakit hati. Dan kalau ikut mereka yang ada penyakit batin tu, dengan tenaga ustaz ni memang tak cukup nak rawat penyakit. Tiba-tiba dengan tenaga tak cukup, dia ambil lagi masa untuk jual madu. Bagi saya tidak patut. Kalau nak jual madu, bagi pada bekas ustaz lah. Engineer ke kan, pilot ke, jual madu. Ustaz tadabbur Al-Quran. Sebab berapa ramai yang bermasalah hidup, puncanya bukan tak cukup madu, bukan tak minum madu, sebab tak faham Al-Quran. Okey, boleh Kita balik pada ayat kita. Dah habis kah? Ini ayat lain. Saya nak sebut pasal ni. Cara nak berdepan dengan tipu daya syaitan. Okey, kita dah belajar sebelum ni bagaimana jalan-jalan syaitan masuk kepada hati manusia. Antaranya ialah dengan cara dia menghiaskan amalan kita yang tak baik nampak baik. Apa salahnya? Benda baik. Itu antara ayat-ayat syaitan. Dan juga pintu-pintu syaitan dia masuk melalui apa dah? Dia menjadikan manusia itu kufur. Kalau tak mampu jadikan manusia kufur, dia hasut manusia supaya buat yang kedua, bid'ah. Bid'ah yang kedua. Sebab apa? Sebab bid'ah, bila orang tu buat bid'ah, dia takkan, ataupun dia sangat-sangat susah untuk bertaubat. Yang ketiga, dia hasut goda manusia supaya buat dosa besar. Yang keempat, kalau gagal menghasut manusia buat dosa besar, dia pastikan manusia sentiasa buat dosa kecil. Akhirnya jadi dosa besar. Yang kelima, disibukkan dengan perkara yang harus sehingga kita lupa perkara yang wajib. Yang keenam, dia sibukkan kita dengan benda yang kurang afdal sehingga kita terlepas benda yang afdal. Sebenarnya ada satu lagi. Dia sibukkan kita dengan amalan sunat sehingga kita abaikan yang fardu. Yang fardu. Contohlah dia solat witir, solat malam berpuluh-puluh rakaat. Tapi solat fardu tak pergi masjid. Faham tak? Sebab tu ada satu masa Umar tengok ada seorang sahabat tak pergi solat subuh berjemaah. Maka Umar pun pergi cari. Umar masa tu ketua negara. Dia rasa bertanggungjawab. Dia pergi rumah sahabat tu. Dan sahabat tu masa tu tak ada. Mak kepada sahabat tu ada. Lalu Umar bertanya, kenapa anak kamu tak pergi solat subuh berjemaah? Maka dia kata, anak saya solat malam sampai tertidur. Maka kata Umar, aku lebih cinta solat subuh berjemaah
daripada solat malam sampai tak pergi solat subuh berjemaah. Boleh faham? Itu jenis tipu daya syaitan. Dia sibukkan kita dengan seronok buat amalan sunat sampai yang fardu terabai ataupun tidak lengkap. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak menghadapi tipu daya syaitan. Pertama, ikhlas. Ikhlas dalam semua amalan kita. Sama ada urusan agama ataupun dunia. Bercakap kerana Allah. Berkahwin kerana Allah. Beli kereta kerana Allah. Bekerja kerana Allah. Hantar anak sekolah pun kerana Allah. Semua kerana Allah. Syaitan tak boleh tipu. Ada dalil? Ada. Kita pernah bacakan bila syaitan Iblis enggan sujud kepada Adam, Allah laknat dia kan, dan dia termasuk golongan kafir. Maka lepas tu Iblis minta apa? Minta Allah panjangkan umur. Panjangkan umur bukan untuk bertobat, tapi untuk itu gedebel dia. Minta panjang umur daripada Tuhan, tapi nak sesatkan hamba Allah. Dan dia kata apa? Kata syaitan, kata Iblis, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaan engkau. Dia bersumpah lagi dengan nama Allah. Demi kemuliaan engkau, wahai Tuhan, pasti aku akan sesatkan semua manusia kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang telah disucikan. Ini Iblis mengaku depan Allah, kalau hamba tu ikhlas, dia tak boleh kacau. Maksudnya apa? Yang kena tipu ni ada masalah ikhlas. Solat tak ikhlas, sedekah tak ikhlas. Dan kita juga dalam kisah Nabi Yusuf, antara apa dia penghalang daripada Nabi Yusuf tergoda kepada isteri pembesar. Kan dia berdua je, dan isteri pembesar tu bos dia, dan pintu semua dah tertutup. Ada berdua je. Kalau buat zina pun tak ada siapa tahu. Apa yang menghalang Nabi Yusuf daripada tergoda dengan tipu daya syaitan? Ikhlas. Ikhlas. Cuba tengok surah ni, surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 24. Cuba masing-masing baca terjemah. Betul tak? Ayat 24 surah Yusuf. Betul kan? Betul kan? Di hujung Allah kata apa? Oh, ada situ. Allah elakkan Nabi Yusuf daripada al-fahsya, perbuatan keji. Itu kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikian itulah kami hendak memalingkan darinya, daripada Nabi Yusuf, as-su', perbuatan jahat, wal fahsya, dan perbuatan keji. Kenapa? Ini sebab innahu min ibadinal mukhlasin. Sebab Yusuf adalah daripada hamba kami yang disucikan oleh Allah, iaitu ikhlas. Okey. Sebab kedua untuk menghalang tipu daya syaitan, iaitu selalu membaca Al-Quran siang dan malam. Selalu membaca Al-Quran siang dan malam. Dalilnya
dalam satu hadis yang sahih, sesungguhnya Nabi SAW, satu malam Nabi lalu rumah Abu Bakar dan Umar. Dua-dua tu sedang solat malam. Dan Umar baca kuat. Nabi dengar. Jadi besokkan Nabi tanya Umar, kenapa kamu baca kuat? Umar kata antara sebabnya ialah wa atrudu asyaitan. Aku baca kuat sebab nak halau syaitan. Jadi antara yang boleh menghalau syaitan ialah baca Al-Quran. Tapi kita ingat, bila baca Quran kena baca apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Sebab kadang-kadang syaitan tak endah bila kita baca Quran. Bila tu? Bila kita tak fokus pada tadabbur. Kalau kita baca fokus nak khatam, syaitan tak kacau pun. Sebab apa? Sebab tak memberi apa-apa kesan. Yang syaitan takut ialah bila kita mula baca dan tadabbur. Ada satu asar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kelebihan rumah-rumah yang dibaca Al-Quran. Semua Al-Quran, surah apa pun. Kata Abu Hurairah, mana-mana rumah dibaca Al-Quran, dia akan dapat 4 kelebihan. Satu, la yattasi' baitu. Rumahnya akan rasa lapang. Walaupun asalnya rumah kecil, rumah dia sempit, tapi sebab rumah dia selalu baca Quran, dia rasa lapang je. Macam duduk tempat yang luas. Yang kedua, tahduru al-malaikah. Para malaikat akan sentiasa datang rumah dia. Rumah mana ni? Yang selalu baca Al-Quran. Bila malaikat datang, makna apa tu? Malaikat apa datang ni? Malaikat apa ni? Malaikat rahmat lah. Bukan malaikat maut. Malaikat rahmat. Sebab itulah malam Al-Qadar ramai tak malaikat turun. Sebab malaikat kalau turun, benda tu baik, malam tu baik. Begitu juga bila malaikat banyak datang rumah kita, mana rumah kita bagus. Yang ketiga, wa tahjuru asyayatin. Bila rumah tu selalu baca Quran, syaitan lari. Syaitan keluar. Yang keempat, wa yaksuru khairuhu. Banyak kebaikan penghuni rumah tu. 4 kelebihan rumah yang selalu baca Quran. 1, apa dia? Rumahnya rasa lapang. Yang kedua, malaikat selalu datang. Yang ketiga, syaitan lari. Yang keempat, kebaikan banyak. Dan sebaliknya kata Abu Hurairah, mana-mana rumah yang tak baca Al-Quran, terbalik. 1, dia akan rasa sempit. Walaupun rumah dia besar, rasa duduk macam dalam penjara je, dada dia sempit. Bila tak selalu ataupun tak ada baca Quran di rumah tu. Yang kedua, wa tahjurul malaikah. Malaikat tak masuk. Yang ketiga, wa tahduru asyayatin. Syaitan pula datang dan masuk. Dia tanpa ayat kursi kat luar, tapi dia tak baca Quran. Syaitan duduk kat mana? Dalam rumah. Tak keluar-keluar pun. Yang keempat, wa yaqillu khairuhu. Dan kebaikan penghuni rumah tu sikit je. Ini asar yang disahihkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi mana-mana rumah yang tak dibaca Al-Quran, 4 musibah. 1, rumahnya akan rasa sempit. Yang kedua, malaikat tak masuk. Yang ketiga, syaitan masuk. Yang keempat, kebaikannya sikit. Okey, berapa? 2 kan? Yang ketiga, qiraatu suratil Baqarah. Baca surah Baqarah. Yang tadi umum, Quran saja. Mana-mana surah. Yang ketiga, nak elakkan syaitan ialah baca surah Baqarah dalam rumah. Hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Nabi kata, jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Maksudnya apa? Kubur pun tak baca Quran. Tiba-tiba rumah kamu pun tak baca Quran. Rumah kamu dengan kubur 2 kali 5. Cuma beza tak ada mayat je. Kemudian Nabi kata lagi, inna syaitan yanfiru minal bait allazi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya
syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca surah Baqarah. Nabi kata tuqra'u, dibaca. Jadi ada ulama kata dibaca, tak mesti kita baca. Bahkan ada seorang syekh daripada Saudi, dia kata kalau kita pasang CD di rumah kita surah Baqarah, maka termasuk juga syaitan tak masuk ataupun syaitan lari. Tapi ingat, kita belajar sebelum ni apa dah? Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran dibaca, walaupun kita tak baca, Quran dibaca, kewajipan kita apa dah? Diam dan dengar. Jadi boleh nak pasang CD dan syaitan akan lari, tapi syarat hormat, kita diam dan dengar. Tapi kalau kita buka CD surah Baqarah, lepas tu kita goremi tengok drama Korea kan, syaitan lari ke? Syaitan yang buka drama Korea tu, ha? Okey, yang keempat, qiraatu ayatul kursi inda naum, baca ayat kursi sebelum tidur. Ini jangan lupa. Ada dalil sahih, hadis sahih daripada riwayat Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita semua tahu kan kisah Nabi tugaskan seorang sahabat menjaga makanan. Ada mengatakan zakat. Tiba-tiba datang seorang pencuri kan, dia tangkap, lepas tu dia merayu, Abu Hurairah lepas. Betul, Abu Hurairah. Lepas tu besok lagi datang lagi, curi, tangkap, dia merayu lagi, lepas. Kali ketiga tangkap lagi dan dia merayu, Abu Hurairah tak lepas. Dia kata aku mesti report dan bagi kamu kepada Rasulullah. Maka syaitan ni kata, tolong lepas. Kalau lepas aku bagi sesuatu kamu, satu rahsia. Apa dia? Iaitu sebelum tidur kamu baca ayat kursi, dan bila kamu baca ayat kursi, Allah jaga kamu daripada tipu daya syaitan daripada malam sampai pagi. Dia pun lepas. Kemudian besok dia bagi tahu Rasulullah, Nabi kata apa? Sadaqaka. Yang dia cakap tu memang betul, tapi dia memang penipu. Faham tak? Syaitan memang penipu, tapi dalam bab tu betul. Iaitu siapa baca ayat kursi sebelum tidur, Allah jaga dia daripada tipu daya syaitan daripada malam sampai pagi. Okey, boleh kan? Ini tak payah surah Baqarah lah, ayat kursi je. Takkan ayat kursi pun nak pasang CD juga kan? Yang kelima, baca Al-Mu'awwizataini. Dua kul, Al-Falaq dan An-Nas. Bila ni? Satu, setiap kali lepas solat 5 waktu. Yang kedua, zikir pagi dan zikir petang. Yang ketiga, sebelum tidur. Baca 2 kul, zikir pagi petang setiap kali lepas solat fardu dan sebelum tidur. Tak, hadis ni 2 kul. Itu yang zikir sebelum tidur, yang baca 3 kul kan, yang sapu, itu zikir sebelum tidur. Ini 2 kul untuk elak daripada tipu daya syaitan, dan bukan sebelum tidur sahaja. Zikir lepas solat, zikir pagi dan petang. Okey, yang keenam, tahlil. Tahlil lah. Bukan tahlil arwah ni. Tahlil berapa kali? 100 kali. Bila? Pagi petang ke pagi saja? Pendapat yang paling kuat sebenarnya pagi saja. Tahlil lah. Dan tahlil ni tak perlu tunggu orang mati, dan tak perlu ada mayat kat depan. 100 kali. Dengar kelebihan dia. Ini hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim.
Sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wahdahu la. Tahlil dia bukan la ilaha illallah saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'atu marrah. Setiap hari 100 kali. Apa kelebihannya? Dia dapat kelebihan pertama, seumpama dia memerdekakan 10 orang hamba. Besar tu. Mungkin satu hamba harga dia 30,000. Kalau 10 hamba, kalilah 300,000. Yang kedua, kelebihannya dicatat untuknya 100 kebaikan. Yang keempat, dipadam daripadanya 100 kejahatan, 100 dosa. Dan yang kelima, ini yang kelima ni, iaitu zikir 100 kali ni menjadi dinding yang akan menghalangnya daripada syaitan daripada pagi sampai petang. Dan sebenarnya ada dalam zikir pagi kan. Baca zikir pagi. Dia kalau kita nak baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali berapa minit? 10 minit je. Paling-paling cepat 9 minit. Berbalik tak? Baca 9 minit, syaitan tak kacau satu hari. Okey tak? Malah lah nak baca. Nak baca, tak baca 10 minit tapi kacau, syaitan kacau 24 jam. Okey, yang ke 7. Baca bismillah dalam semua perkara. Nak keluar rumah, nak masuk rumah, ketika berjimak, ketika nak masuk tandas, ketika nak makan, ketika nak pakai baju, ketika nak pakai kasut. Dalilnya sabda Nabi SAW, iza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang itu masuk ke rumahnya, fazakarallah, dia sebut nama Allah. Inda dukhuli, ketika masuk, wa inda ta'ami, dan ketika nak makan. Maka apa berlaku? Qala syaitan berkata kepada kawan-kawan dia, hari ini kita tidak ada tempat tidur. Sebab apa? Tuan rumah masuk rumah baca bismillah. Dan hari ini juga kita tak ada makanan. Lunch pun tak ada, dinner pun tak ada. Sebab apa? Tuan rumah bila nak makan dia baca. Tengok, dengan bismillah, dengan zikir, syaitan tak masuk. Okey. Jadi siapa-siapa masuk rumah tak baca bismillah, syaitan memang masuk. Dah masuk rumah pula, bila makan tak baca bismillah, syaitan makan bersama. Sebab tu tak kenyang-kenyang. 3 ketul ayam dia seorang je. Dan yang ke-8, ini senjata paling-paling menakutkan syaitan, iaitu tadabbur Al-Quran. Apa makna tadabbur? Faham, amal dan ini benda yang paling syaitan takut. Sebab tu Allah kata, bila nak baca Quran berlindung dengan syaitan. Syaitan sangat-sangat berusaha untuk pastikan kamu kalau baca tak faham. Sebab syaitan cukup tahu, bila kita faham, kita pegang pada Quran, syaitan tak boleh tipu. Okey? Itu semua 8. Okey, cukup. Ada soalan? Berkaitan dengan surah An-Nahl ini, dekat ayat ke-60, ayat ke-69, perkataan disebut An-Nahl. Saya tengok satu video, dia explain kat video tu, perkataan An-Nahl ni merujuk pada lebah betina. Lebah betina je, betul. Maknanya Allah memberitahu bahawa kerja-kerja buat madu apa semua ni adalah dilakukan oleh lebah betina. Sedangkan benda ni Allah dah beritahu waktu menurunnya Quran. Tapi sains baru tahu cuma beberapa ratus tahun lepas je. So ini boleh ke kalau saya kata benda ni menunjukkan salah satu kehebatan Al-Quran. So benda ni orang baru discover baru-baru ni je. Okey.
Katalah kalau tak ada kajian yang terkini tentang lebah yang buat madu tu adalah lebah betina, katalah tak ada kajian tu, kita percaya tak pada Quran? Tak bolehlah kajian tu. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kajian yang ada sekarang mengesahkan. Apa kajian daripada dengan Al-Quran la raiba fi. Tanpa kajian ke apa, wajib orang beriman. Sebab tu Abu Bakar digelarkan As-Siddiq. Sebab apa? Dia tak fikir dah ada kajian ke, disahkan oleh sains ke, masuk akal ke, tak. Yang penting daripada siapa? Kalau daripada Allah, la raiba fi. Jadi sepatut iman kita dah bulat sebelum baca Quran, faham, terus kita beriman. Kan? Itu maksud. Ini bolehlah kita tunjukkan kepada orang yang tak percaya Quran ni, ini salah satu bukti lah. Tak tahulah dia percaya tak lepas tu. InsyaAllah. Sebab semua para sahabat beriman kan? Mereka sebab majoritinya musyrikin. Dan mereka beriman dengan Quran. Adakah dengan sebab kajian ataupun dengan sebab apa? Sebab Al-Quran. Sebab tu sahabat berkata, kami beriman pada Al-Quran sebelum kami faham. Kami beriman pada Al-Quran sebelum kami faham. Makna apa? Kami beriman Quran tu daripada Allah, tak mungkin salah, baru kami tadabbur. Sebab tu apa saja ditadabbur terus masuk, terus berubah. Tapi masalah kita, sebelum tadabbur belum beriman lagi. Dah tadabbur fikir lagi. Macam tak logik je. Sebab tu Quran bila kita dengar tak mengubah kehidupan kita. Kan? Okey. Saya tak tahu yang buat madu tu lebah betina ke tak lah. Saya tak tahu. Sebab Quran tak sebut cara detail kan. Ya Allah nak cerita apa dia? Ya Allah nak cerita kehebatan Allah daripada buah-buahan, bunga-bunga masuk dalam perut lebah, keluar pula madu yang manis dan berbagai warna. Jadi siapa yang buat madu itu tak penting. Okey, ada soalan lain? Contoh satu kan, Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, antara dua laut ada barzakh. Betul kan? Allah sebut lama dah, 1400 tahun yang lepas. Dia tak percaya. Bila dia pergi ke laut, betul lah Quran cakap. Ada masalah tak orang ni? Ada masalah kan? Apa masalah dia? Dia beriman setelah nampak. Sedangkan sifat pertama orang bertakwa pada allazina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib. Kalau Allah cakap mesti betul. Okey. Cukup lah. Dan saya nak umumkan minggu depan, mulai daripada hari Isnin sampai Khamis, cuti kelas. Cuti kelas. 4 hari je, bukan 14 hari. Saya ada urusan keluarga. Jadi kita jumpa balik hari Jumaat pagi insya-Allah. Jadi siapa yang bila kelas tak ada, jangan cuti. Tengoklah rakaman kan. Sebab Quran ni adalah syifa. Jangan jadi Quran macam madu. Minum bila sakit. Quran ni kita sebenarnya sakit bermusim ke sakit sepanjang masa. Jadi Quran kena baca sepanjang masa. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل